Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan sambung lagi kelas kita yang ke-13 sudah. Ke-13. Tarikh hari ini 22 Februari, hari Isnin. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan sambung lagi subtopik yang kedua untuk bab yang kedua iaitu graf gerakan linear. Baik, kita akan belajar tiga jenis graf. Okey, graf yang pertama ialah sesaran masa. Graf yang kedua ialah halaju masa. Graf yang ketiga ialah pecutan masa. Okey, macam mana kita nak membezakan antara tiga-tiga bentuk graf ini? Okey, baik. Yang pertama, bukan bentuk graf, tiga-tiga jenis graf. Okey, bagaimana kita nak bezakan? Kita tengok dia punya paksi Y ataupun pemboleh ubah bergerak balasnya. Okey, bila disebut sesaran masa, bermaksud paksi Y adalah sesaran. Okey. Kalau disebut halaju masa, bermaksud paksi Y kita adalah halaju. Okey, baik. Sama juga dengan pecutan. Okey, paksi Y kita adalah pecutan. Yang biasa, paksi Y menuju inilah paksi Y yang mencacang ni kan. Okey, nampak ni? Kalau kamu perasan di sini, semua ada. Okey. Kalau graf sesaran masa. Ni masa. Ataupun sesaran melawan masa. Okey, ini sama. Sesaran melawan masa. Okey. Kalau halaju melawan masa. Halaju melawan masa. Halaju melawan masa. Itu cara sebut supaya senang. Nanti tertukar. Pecutan masa. Pecutan masa. Okey, contoh. Pecutan masa. Okey, baik. Tu nak kenal pastilah mana satu jenis graf kan. Okey, baik. Sebab biasanya pelajar akan tahu analisis graf ni melalui tajuk graf yang dibagilah. Contoh dibagi tadi, sesaran masa, halaju masa. Contoh, kalau graf halaju masa, kecerunannya sudah tahu. Oh, pecutan. Contoh, mana dia tahu? Okey, nanti kita tengok nanti bagaimana pelajar tersebut boleh tahu kalau kecerunan graf bagi graf halaju masa adalah pecutan. Nanti kita akan terbitkan rumusnya nanti. Okey, baik. Baik, jadi kita tengok yang pertama dahulu. Contoh yang pertama, kita ada graf sesaran dengan masa. Okey. Grafnya kita tengok di sini lurus saja kan. Cantik ni, lurus. Okey, bila lurus bermaksud apa? Kadang-kadang pelajar tak faham. Okey, tak apa. Kita cuba buat nilai lah supaya kita faham. Contoh di sini kosong. Okey. Baik, contoh cikgu bagi sini 200 lah nilai. Yang memotong ni. Memotong dapat siwan ni 200. Okey, baik. Contoh cikgu ambil sikit lagi. Contoh cikgu ambil sini 10 lah. 10 saat katakan. Cuba kita baca. Masih lagi 200. Contoh T kosong. Okey, jaraknya sesarannya 200. Okey, kalau T 10, sesaran sudah jadi 200 juga. Apa maksudnya ni? Tanpa start ataupun start sudah 100 meter. Tunggu 10 saat, masih juga 1 meter. Apa maksudnya tu? Ini bermaksud objek itu tidak bergerak. Ini keadaan objek. Objek itu pegun ataupun tidak bergerak lah. Sebab 0 saat pun 100 meter. 10 saat pun 200 meter ataupun 100 meter. Maksudnya sesaran yang tidak berubah itu bermaksud objek itu tidak bergerak. Contoh, selama-lamanya. Contoh, 100 tahun. Kalau objek itu pegun 100 meter. Di situlah dia 100 meter saja tak bergerak-gerak. Contoh begitu. Okey, baik. Bagaimana pula kalau ada graf yang berbentuk kita panggil berkadar terus ataupun melalui asalannya betul-betul kosong. Okey. Okey, baik. Kalau graf begini bermaksud apa? Kita boleh sebenarnya kalau kita ada graf, biasanya kita boleh analisis ia punya kecerunan. Okey, baik. Sebenarnya, untuk graf sesaran dengan masa, kecerunan graf adalah halaju. Okey, dari mana dia datangnya? Okey, baik. Cikgu cuba buat supaya kamu. Ada orang dia hafal terus. Okey. Ini sesaran. Sesaran. Okey, ini masa. Okey, baik. Contoh cikgu ambil graf begini. Okey, biasa kita graf ni biasa kita boleh analisis adalah kecerunan graf. Okey, baik contoh cikgu ambil sini. Okey, macam biasa kira kecerunan. Di sini kosong-kosong lah katakan. Okey, contoh cikgu bagi di sini katakan masa saat contoh sesaran unitnya meter. Okey, contoh cikgu bagi supaya nampak apa nilai ataupun kuantiti fizik di sebalik kecerunan ini sebenarnya. Contoh cikgu bagi masa
10 saat katakan. Okey, sasaran contoh katakan di sini cikgu bagi senang sikit 20 meter lah. Okey, kita berkira. Okey, kalau kamu baca koordinat ini ialah 10 20 kan. Okey, baik. Okey, kamu pun label macam cikgu ajar sebelum ni kan. Kecerunan X1 mesti mahir ni kecerunan ni sebab banyak kita guna nanti X2 Y2. Okey, contoh kita nak kira kecerunan kan. M graf. Okey. Y2 tolak Y1 ni matematik ah. X2 tolak X1. Okey, baik. Y2 contoh di sini 20. Okey, Y1 adalah kosong. Okey, X2 contoh di sini adalah 10. Okey, tolak dengan kosong. Okey, 20 bagi 10 2. Okey, baik. Cuba kita tengok unit. Yang Y ni unitnya adalah meter. Sebenarnya perubahan apa ni? Y2 tolak Y1 ni. Sebenarnya adalah perubahan sesaran kan. Okey, yang bawah ni perubahan masa. Okey, sebenarnya yang atas ni sesaran. Sesaran unitnya meter kan. Bawah unitnya saat. Meter per saat. Ingat lagi kan sesaran. Sesaran bahagi masa sebenarnya. Sebenarnya dia boleh jadi ginilah. Ni unit. Kalau kita tulis dalam bentuk kuantiti. Sesaran bahagi masa. Apa tu sesaran bahagi masa? Ingat lagi yang kita belajar di bab 1 tu. Iaitu sama dengan halaju. Sebab itulah kalau kamu kira unit bagi kecerunan graf bagi graf sesaran masa, kamu akan dapat meter per saat ataupun meter saat negatif 1. Maksud apa ni? Ini adalah unit bagi halaju. Sebenarnya kamu boleh hafal terus. Boleh hafal yang ini. Ada orang dia hafal terus. Tapi kalau cikgu suka terbitkan saja. Bagaimana dia hafal? Dia tahu sudah. Kalau sesaran masa, kecerunan graf sebenarnya adalah mewakili halaju. Kalau soalan kata kira halaju untuk sesaran masa, maksudnya kamu kena kira kecerunan. Begitulah maksudnya. Jadi kalau kamu perasan di sini berbalik kepada graf kita, kalau sama begini tegak, ni maksudnya kalau kamu kira lah mana-mana titik nilai kecerunannya adalah sama. Jadi M-nya sama kan, kecerunan lah sama kan. Bila sama bermaksud halaju sama ataupun halaju seragam. Bukan laju halaju. Kenapa bukan laju? Sebab sesaran. Kalau dia bagi jarak masa, itu adalah laju. Itu bezanya. Okey, baik. Tapi jaranglah graf laju masa. Biasa kita akan belajar graf sesaran masa untuk kita lah. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita dapat graf yang lengkung begini, kita faham tadi kita boleh analisis dia punya kecerunan kan. Okey, kalau kita perasan graf ini kalau kamu nampak dia makin condong. Makin condong bermaksud kecerunannya makin bertambah. Cikgu buat M nya, gradient M ni simbolnya M. Bila kecerunan makin bertambah maksudnya halaju makin bertambah. Okey, baik. Boleh kan? Okey, baik. Seterusnya, untuk graf halaju masa. Halaju masa sebenarnya ini adalah paling famous lah. Sebab dia boleh ada dua keadaan yang boleh kamu analisis. Satu, kecerunannya. Yang kedua, luas di bawah graf. Okay, jadi cikgu akan bincang secara terperinci bagaimana nak tahu apakah kuantiti fizik yang diterbitkan daripada graf halaju masa dapat apa. Pecutan kah, halaju kah, ataupun luas di bawah graf tu mewakili halaju kah, pecutan kah, sesaran. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, baik. Cuma kamu boleh hafal lah untuk makluman awal. Nanti cikgu akan buat di belakang nantilah. Sebenarnya kecunan graf bagi halaju masa adalah pecutan. Kalau sesaran masa, halaju. Kalau graf halaju masa, pecutan. Okey, luas di bawah graf sebenarnya adalah mewakili sesaran. Nanti cikgu terbitkan. Cuma ni kita tengok dulu bentuk graf. Okey, kalau kamu tengok sini grafnya sama juga. Okey. Tapi adakah ini objek ini tidak bergerak? Ni pelajar confusion. Tadi sesaran kan? Ini halaju pula. Okey. Kita tengok halaju di sini. Ini halaju contoh. Okey, contoh cikgu bagi halaju. Okey, contohlah cikgu bagi senang sikit. 10. Okey. Ini kosong. Tapi cuma bila masanya sudah jadi contohlah cikgu kata 20. Masih lagi 10. Halaju bukan jarak sekarang halaju. Maksudnya 10 juga halajunya. Tiada perubahan halaju. Maksudnya kalau tiada perubahan halaju bermaksud tiadanya pecutan. Kerana apa? Ingat balik rumus pecutan. Pecutan ialah perubahan halaju V tolak U bahagi
T. Kalau ini sama, contohnya 10 tolak 10 kan kosong. Jadi tiada pecutan. Jadi kita boleh kata di sini ialah okey, pecutannya adalah sifar. Kalau graf begini ya, kita boleh juga kita katakan halaju sifar, ataupun dengan perkataan lainnya kita boleh katakan di sini ialah halaju bergerak dengan halaju seragam. Ini keadaan objek lah. Halaju seragam bermaksud halaju yang sama. Sama. Okey, contoh cikgu buat tadi 10 selama-lamanya. Contoh. Okey, bagaimana pula kalau grafnya melalui kosong dan lurus linear. Okey, kita tahu kecurangan graf tadi adalah pecutan. Jadi pecutannya nilainya kecurangan mesti sama kan kalau garis lurus kan. Jadi pecutan adalah sama ataupun seragam. Pecutan sama. Okey, tadi halaju sama, ini pecutan sama. Okey. Macam yang kita tukar. Okey, kalau dia berkurang, maksudnya di sini pecutan berkurang. Betulkah pecutan berkurang? Okey. Tadi pecutan sama. Sebenarnya dia akan mengalami nyah pecutan. Sebenarnya nyah pecutan yang nilai yang sama. Nyah pecutan boleh sini ya. Nyah bermaksud pecutan negatif ya. Nyah pecutan. Okey, nyah pecutan seragam ataupun samalah. Okey, ataupun nama-nama lainnya halaju makin berkurang. Macam kereta kita membrek. Maksudnya itu nyah pecutan lah. Pecutan makin berkurang. Jadi objek bergerak dengan halaju berkurang secara seragam. Okey, baik. Bagaimana pula dengan pecutan melawan masa? Okey, ataupun graf pecutan masa. Okey, lainnya betul-betul ada garisannya. Ni garisan X kan. Apa maksudnya di sini? Okey, objek bergerak dengan pecutan sifar. Mana kan ni kan pecutan, tiada nilai pecutan, kosong. Maksudnya tiada pecutan. Tiada pecutan, ingat dalam kepala kita bukannya objek itu tidak bergerak. Mungkin dia bergerak tapi dia adalah objek itu bergerak dengan halaju yang sama. Okey, sinilah. Ingat hati-hati. Okey, baik. Kalau pecutan, okey, kalau grafnya okey begini kan, ataupun ni maksudnya apa ni kalau jumpa begini? Pecutan okey, sama juga. Contoh di sini. Okey, contoh katakan di sini 100 sama. Okey, ini pun 100 juga kan. Masa berubah, pecutan masih lagi sama. Jadi objek bergerak dengan pecutan seragam. Sama aja pecutan semuanya. Okey, macam inilah. Cuma kalau sesaran tadi dia tidak bergerak kan. Okey, baik. Untuk pecutan masa, kalau ini, okey, apa maksudnya ni? Objek bergerak dengan pecutan bertambah. Sebenarnya untuk graf pecutan masa ni, untuk tahap kita lah. Kita tidak analisis, kita tak cari kecerunan, kita tak cari dia punya sesaran. Biasanya kita akan analisis betul-betul adalah graf sesaran masa dengan halaju masa. Untuk graf pecutan masa ni biasa kita akan dapat nilai direct lah daripada graf, sama ada pecutan itu bertambahkah, seragam dan sebagainya. Okey, nanti kalau kamu belajar dengan lebih tinggi nanti akan belajar lagi lah analisis graf pecutan masa. Okey, baik. Jadi sebenarnya cikgu cakap tadi, cikgu nak buktikan yang ini ya. Okey, bagaimana ini sebagai orang panggil apa, ilmu pada kamu lah, bagaimana saintis tu boleh menerbitkan ataupun dia boleh tahu daripada graf halaju masa itu kecurunannya adalah pecutan dan juga luar bergerak adalah sesaran. Jadi kita tengok okey, kita buat pembuktian di sini. Okey, ini contohlah cikgu buat okey, contoh di sini graf halaju melawan masa. Okey, yang cikgu cakap ada dua kan tadi, iaitu kita boleh tengok kecurunan. Inilah paling famous soalan. Dia suka tanya sebab dia boleh analisis dua keadaan, iaitu kecurunan dan juga luas di bawah graf. Dan dua-duanya adalah berbeza kuantiti fizik yang nak diukur lah ataupun yang nak dikira. Okey, baik. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, kecurunan adalah pecutan, manakala luar di bawah graf adalah sesaran ataupun jarak lah. Okey, baik. Kita tengok contoh. Okey, contoh cikgu buat bagaimana nak terbitkan. Kecurunan ni betulkah sama dengan pecutan? Okey, ni contoh Ini graf halaju masa. Okey. Untuk halaju unitnya meter per saat cos negatif 1 kan. Okey, masa saat lah. Okey, unit. Ini contoh sajalah unit. Okey, kita ada graf. Contoh sini graf ni meningkat, bertambah secara linear. Okey, UV dilabelkan. Okey, baik. Contoh cikgu kira di sini, cikgu kira kecurunan
Kecerunan graf. Okey, contoh kecerunan. Ini kalau betul-betul faham ni. Okey. Kecerunan graf. Okey, ingat lagi rumusnya. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 kan? Okey, baik. Contoh, cikgu baca di sini. Okey, contoh dia bagi T di bawah kan. Cuba baca koordinat kalau dia bagi T. Jadi TV, betul kan? TV. Okey, cuba baca koordinat ini. Supaya kita boleh buat segitiga ni. Kita boleh kira kecerunan kan? Okey, baik. U di sini adalah 0U. Betul kan nilainya? Okey, baik. Cuba kita ganti nilai ni. Okey. Cikgu lupa nak label. Label lah siap-siap. X1, Y1, X2, Y2. Ingatlah, rumus kecerunan senang je. Ganti nilai saja. Okey, contoh cikgu ganti di sini. Y2 adalah V kan? Okey, jadi cikgu ganti V. Okey. Y1 adalah U. Okey, baik. X2 adalah T. Okey, tolak kosong. Tolak kosong tak ada apa-apa. Jadi cikgu pun buat sekali lagi supaya nampak cantik. V tolak U per T. Nampakkan ini apa? V tolak U per T ni adalah pecutan. Ingat lagi kan rumusnya? Pecutan. V tolak perubahan laju terhadap masa. Jadi ini sebenarnya adalah pecutan. Jadi sebenarnya kecerunan graf adalah mewakili pecutan. Kalau soalan kata kira kecerunan graf, kira pecutan daripada graf laju masa, bermaksud kamu kena kira kecerunan graf. Sebab kecerunan graf adalah pecutan. Ada orang dia boleh tahu kecerunan ni adalah kuantiti apa, dia boleh tengok dari segi unit pun boleh. Okey, contoh kamu tahu kan Y, unit pada paksi Y ini. Okey, ini cara nak tahu dari segi unit lah. Okey, ada orang dia tahu dari segi unit, dia cam. Kalau kecerunan ni dia tahu, pecutan dia tahu. Dia punya unitnya dia sudah hafalkan. Contoh ms negatif 2. Okey, contoh ini adalah unit bagi pecutan kan. Jadi Y unitnya adalah ms negatif 1. Contoh cikgu buat ms negatif 1. Okey, S di bawah adalah masa, adalah saat. Okey, saat. Nampak kan ni? Sebenarnya kecerunan yang kamu kira tadi adalah nilai pecutan. Okey, ms negatif 2. Unitnya adalah unit bagi pecutan. Okey, jadi cikgu sudah buktikan bagaimana kecerunan graf bagi graf halaju masa adalah pecutan sebenarnya. Okey, baik. Bagaimana pula dengan luas di bawah graf? Ini yang barulah bagi kamu. Kecerunan cikgu harap tiada masalah sudahlah. Okey, untuk luas di bawah graf, luas di bawah graf. Okey, contoh. Luas ini bergantung kepada bentuk graf lah. Okey, kalau kadang-kadang dia boleh jadi trapezium, kadang boleh jadi segitiga, kadang-kadang boleh jadi segi empat. Contoh. Okey, kita ada graf laju masa. Okey, ini adalah grafnya. Okey, luas di bawah. Okey, janganlah bawah terus sampai ke paksi. Dia akan sampai ke paksi sajalah sini. Di bawah paksi itu adalah, kecuali lah graf itu menunjukkan di bawah paksi. Kita akan last kali rujukan kita akan di paksi ini. Jadi luas di bawah graf. Okey, kalau kamu perasan di sini, luas di sini adalah luas segi 4 kan. Kalau luas segi 4, kita akan guna rumus segi 4 lah. Iaitu panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar adalah luas kan. Okey, baik. Kadang-kadang kita tahu kira luas, tapi kita tidak tahu dia punya unitnya. Okey, sebab unit itulah kadang-kadang kita boleh faham. Dia mewakili kuantiti fizik apa. Laju ke, sesaran ke apa. Okey, baik, kita cuba. Panjang darab lebar. Contoh, panjang di sini. Okey, kita tengok di sini unitnya adalah masa kan. Masa. Okey, kita contohlah unit masa. Saat. Okey, lebar unitnya halaju. Halaju unitnya adalah ms negatif 1. Cuba kita darab. Contoh cikgu buat panjang darab lebar. Ni unit dia nak tahu. Untuk kita tahu luas tu mewakili apa. Okey, panjang unitnya saat. Okey, lebar unitnya ms negatif 1. Okey. Nampak kan ni? Ini indeks. Jadi S sama kan? Jadi M. Ini S. Positif kan? Kuasa 1. Okey. Tambah. Okey, sebab darab indeks ini negatif 1. Okey, cikgu buat okey. Tambah disebabkan oleh darab kan. Ni tambah ni bermaksud bila darab indeks kuasa mesti tambah. Jadi kita akan buat jadi apa? M tambah tolak 1 tolak 1 kosong. S kuasa kosong. S kuasa kosong bermaksud 1. Jadi tinggal lagi apa? M saja. M sini merujuk kepada sesaran, unit bagi sesaran. Ada orang dia
Dia tengok unit. Dia tahu unit tu, oh, sesaran. Okey, bermaksud apa? Kalau soalan minta kira sesaran, bermaksud kamu mesti kira luas di bawah graf, bagi graf halaju masa. Kamu tak boleh ambil direct nilai. Kecuali lah graf sesaran masa ini. Ni sesaran kan. Sesaran, ni masa. Ini boleh kira ambil direct nilai. Kalau yang halaju masa, mana ada sesaran kan. Jadi dalam kepala kamu kena ingat. Oh, luas di bawah graf sebenarnya adalah sesaran. Okey, baik. Sama juga kalau kamu jumpa bentuk yang segitiga. Contoh, kalau graf kamu naik ke atas kan secara linear, bertambah secara linear ini. Berkadar terus. Ataupun bertambah secara linear. Okey, kamu potong. Contohlah, dia bagilah soalan tu nak kira masa ke berapa. Kamu ambil luasnya. Kalau di sini kita tengok segitiga. Walaupun segitiga, masih lagi lah. Janganlah guna rumus segi 4. Gunalah rumus segitiga. Iaitu setengah darab panjang darab tinggi kan. Okey, panjang darab tinggi. Sama juga, dia akan dapat sesaran juga. Maksud apa? Luas di bawah graf sebenarnya adalah sesaran. Kalau kamu dapat bentuk yang lain, contohlah, okey, contoh soalan dapat bentuk begini kan. Contoh graf kamu dia macam begini. Okey, contoh ni halaju. Okey. Ini adalah masa contoh. Okey, sebenarnya kamu boleh pecah dua. Ataupun kamu boleh ambil terus kira trapezium. Ada orang ni tak mahu guna rumus trapezium, tak ingat kan. Dia boleh bagi dua. Segi 3 tambah dengan segi 4. Dapat juga jawapan. Nanti ada masalah. Yang penting kamu tahu luas di bawah graf itu untuk graf sesaran, graf halaju dengan masa merujuk kepada sesaran. Jadi dalam kepala kita boleh ingat untuk graf sesaran masa kecerunannya adalah halaju. Untuk graf halaju masa ada dua. Kecerunannya adalah pecutan. Luas di bawah grafnya adalah sesaran. Jadi untuk kelas yang berikutnya, kita akan cuba buat latihan melibatkan pengiraan lah yang menggunakan apa yang kita belajar pada hari ini. Untuk hari ini, cikgu harap kamu boleh salin dahulu nota, fahamkan betul-betul. Nanti kita akan guna untuk menjawab soalan pada besok hari. Sekian, terima kasih. Semoga buat nota baik-baik ya.